Jalan Tengah Rahmatan lil Alamin. Timbalan Presiden Parti Amanah Negara Amanah yang baharu, Datuk Seri Mujahid Yusof, dalam kenyataan penghargaannya kerana memilih beliau, berkata pemimpin parti itu perlu mengekalkan identiti rahmah dalam diri semasa memperjuangkan parti dan sentiasa mengangkat dasar rahmatan lil alamin. Yang paling utama ketika ini adalah untuk membawa Parti Amanah berada di barisan hadapan politik negara dengan menggunakan jalan rahmah, dan saya percaya jalan ini akan berhasil insya-Allah, tegas beliau. Amanah ditubuhkan berlatarkan rahmatan lil alamin yang sifatnya sentris, iaitu kelompok tengah atau sederhana. Dalam satu wawancara bersama Malaysia Kini pada 16 Disember lalu, Mujahid menegaskan Amanah diberi peranan utama untuk menangkis serangan PAS yang menggunakan sentimen kaum dan agama. Kami tidak main game itu. Kami tidak tipu kata kami parti suci. Kami adalah parti politik, ada kelemahannya. Kami menegakkan rahmatan lil alamin. Mungkin ini dilihat sukar untuk berdepan dengan golongan kanan atau kiri. Tapi bagi saya, gagasan rahmatan lil alamin yang kami perjuangkan ini, walau sukar, kami sanggup mengambil risiko untuk Malaysia yang jauh lebih baik, ujarnya. Gagasan rahmatan lil alamin, walaupun diterima baik oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Majlis Raja-Raja Melayu, tetap dipersendakan pemimpin PAS dan para penyokong mereka yang kononnya memperjuangkan Melayu Islam. Mujahid, anak seorang pejuang PAS, Haji Yusof Rawa, yang pernah memegang jawatan sebagai Presiden dan Mursyidul Ampas, menjadi mangsa fitnah daripada PAS hanya kerana meninggalkan parti tersebut untuk bersama mengasaskan Amanah. Ketika menyandang jawatan Menteri Hal Ehwal Agama, Jabatan Perdana Menteri pada era Pakatan Harapan, beliau menyelamatkan lembaga tabung haji tetapi difitnah menjual aset institusi Islam tersebut. Pada Ogos lalu, salah seorang pemfitnah PAS, Ahmad Dusuki Abdurrani, menarik balik rayuannya terhadap keputusan mahkamah menolak saman fitnah yang difailkannya terhadap Mujahid berhubung kes berkenaan. Pada 29 September 2021, akhbar lidah rasmi PAS Harakah menyiarkan permohonan maaf berhubung artikel yang mengaitkan Mujahid dengan isu Muhammad Sajat Kamaruzaman atau Nur Sajat bertajuk Sajat Mujahid dan Kerajaan PH patut dipersalahkan, yang disiarkan di laman sesawang Harakat Daily pada 7 Februari 2020, dan keterlanjuran Sajat, kesilapan Mujahid dan Kerajaan PH di akhbar Harakah versi cetak yang bertarikh 10 Februari 2020 hingga 13 Februari tahun yang sama, edisi Isnin bilangan ke 2522. Namun fitnah terhadap Mujahid berterusan semasa musim pilihan raya umum ke-15 yang jelas bertujuan untuk membunuh karakter beliau. Kali ini beliau difitnah berhubung isu lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT dalam artikel di Facebook parti itu pada 16 Oktober 2022. Pada 22 Jun lalu, Mahkamah menetapkan 24 hingga 26 November 2025 untuk perbicaraan setelah PAS gagal membatalkan saman Mujahid berhubung dakwaan bahawa beliau menyokong LGBT. Demikian rendahnya parti yang mengaku memperjuangkan Islam itu merangkak untuk merosakkan perwatakan, nilai moral, pegangan agama, keupayaan dan kredibiliti beliau sebagai bekas Menteri Agama. Mujahid yang baik hati itu sering memaafkan pihak yang menyerangnya kerana berpegang kepada jalan rahmah, walaupun beliau pastinya sedar kemaafan tidak pernah melunturkan kejahatan pemfitnah. Orang yang sama hari ini dipilih sebagai timbalan Presiden Amanah dalam satu persaingan yang dilihat panas. Inilah salah satu contoh jalan rahmah yang menjadi pegangan Mujahid. Justru kepada pemimpin Amanah, tidak kira peringkat apa, yang masih belum mengikis kulit PAS yang penuh kudis kepuakan dan helah kotor demi kuasa, hentikan segera perbuatan yang merosakkan parti ini. Memetik kata-kata pengarah komunikasi Amanah, Khalid Abdul Samad, yang menjelar sikap membentuk kem demi menaikkan kumpulan tertentu untuk berkuasa, beliau memberi amaran. Ini bercanggah dengan penubuhan Amanah. Kalau wujud lagi amalan ini, parti akan berpecah. Dalam sebuah organisasi politik, fitnah terhadap pemimpin tidak boleh dianggap sebagai isu peribadi. Dalam kes fitnah terhadap Mujahid misalnya, beliau dilihat bersendirian merempuh badai fitnah yang berserban dan berjubah sambil menyeringai memetik hadis dan ayat suci Al-Quran. Pemfitnah bermaharajalela apabila mangsanya ahli politik tidak cukup modal dan kapasiti untuk menanganinya bersendirian.
Akibatnya kesan buruk menimpa parti politik berkenaan secara total. Keputusan pilihan raya umum ke-15 adalah pengajaran perit akibat fitnah yang gagal dimatikan. Jom China cadangkan amanah tubuh satu unit IT teknologi maklumat khas yang diberi tugas khusus untuk menangani fitnah menerusi media sosial. Jangan harapkan orang buat kerja pro bono untuk kalian, sedangkan kalian ada setiausaha politik serta pegawai khas yang sihat walafiat dan makan gaji setiap bulan. Selamat berjuang demi agama, masyarakat dan negara.